الفاتحة. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat sambung kuliah bulanan kita. Mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung muka surat berapa tak tahu? 77. Sebelum itu tadi saya edarkan kad zikir yang sangat istimewa. Siapa yang dapat boleh tengok. Saya terlupa, ada lagi nak bawa tadi, pegang-pegang letak atas meja. Mungkin muslimat tak dapat bah. Ada lebih ya, alhamdulillah. Nak bawa banyak, bawa sikit. Tengok sini, zikir ketika sakit untuk mendapat husnul khatimah. Dibaca dengan cara melipat kepak jari, satu demi satu jari. Di sini ada 5 zikir, maka kita kena lipat jari 5 jari, satu mengikut tertib turutannya. 5 tahlil, jari ibu 1 tahlil, jari yang kedua, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, sampai jadi segenggam. Hadis sahih riwayat Imam An-Nasai. Kalau sihat boleh baca tak? Ambil simpannya, pasal aku sihat. Sihat pun boleh baca. Dalam satu hadis Nabi kata man qara'a, siapa baca, sakit ke sihat ke, diampunkan dosanya. Kalau kita baca waktu sihat, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Kalau baca waktu sakit, terutamanya sakit hak terlantar, sakit memanjang, sakit sampai bawa mati, baca duk sakit sampai bertemu ajal, maka dicatatkan husnul khatimah. Husnu tu baik, khatimah pengakhiran. Melayu terkalih, pengakhiran yang baik. Baik pengakhiran, mati dalam iman. Tujuan kad ni kita cetak ialah untuk mencari dana
nak bangunkan sebuah perpustakaan lengkap, menghimpunkan kitab-kitab penting untuk rujukan pelajar dan juga asatizah. Kitab-kitab Arab khususnya dan juga buku-buku Melayu, kitab-kitab Jawi kita lengkapkan dengan komputer. Perpustakaan ni dua tingkat. Tingkat bawah buat kitab, tingkat atas baca kitab. Tingkat bawah ada tim penterjemah. Atas boleh baca, boleh bincang. Bawah kita akan cetak sebanyak-banyaknya kitab Arab ke dalam bahasa Melayu. Tu cita-cita saya lah. Saya bukan nak buat kerja sorang-sorang. Kita ada satu kumpulan kerja untuk mengeluarkan ilmu daripada tinggalan ulama'-ulama'. Sekarang ni kita dah berjaya 21 buah. Tu saya seorang lah, 21 buah. Bila kita bentuk satu kumpulan, insya-Allah Allah bagi masa, Allah bagi umur, banyak lagi kitab-kitab yang kita boleh keluarkan. Dua tingkat. Atas perpustakaan, bawah kedai kitab dan juga ruang tim penterjemah. Insya-Allah. Dulu waktu di Baghdad zaman Abbasiyah memang aktif kerja terjemah ni, sampai kitab daripada Greek Yunan pun dia kalih ke bahasa Arab. Tu ilmu banyak tu, ilmu perubatan lah, ilmu arkitek lah, seni bina macam-macam, semua kalih diislamisasi. Ilmu-ilmu orang kapiak pun, mantik, semua kalih ke bahasa Arab, tapi diislamkan lah. Tu kerja tu, tapi sayanglah tak banyak orang minat dalam bab penulisan. Zaman tu Tatar Mongol mengambil dia, buang dalam sungai Furat sampai ayak jadi ayak biru, ayak dakwat kan, tinggal sejarah. InsyaAllah. Jadi itu bangunan saja kita nak 100,000, nanti nak beli kitab, nak beli komputer, apa lagi kan, wiring dan sebagainya, mungkin akan mencecah lebih daripada itu. Jadi siapa yang dapat zikir ni, mai kita baca pagi ni. Sihat boleh baca, sakit lagi baguslah. Saya pun ada penyakit juga, memang nak kena baca hari-hari. Berapa kali Nabi tak cakap? Sekali tak apa, sehari sekali, sehari 5 kali lepas-lepas semayang ke, sehari 100 kali ke, banyak lagi bagus. Alal aqal sekurang-kurangnya sehari sekali. Sekali pagi, sekali petang. Ada macam-macam sakit ni, ada sakit lutut, ada gout kan? Ada gout. Takkan tak ada gout no. Ada gout labuh pinggang lah, macam-macam penyakit. Jadi baca hari-hari. Cara dia, kita buka tangan kanan. Buka tangan kanan ni, sekali kita kepak jari ibu dulu. Jari ibu dulu. Jari permulaan al-ibham, jari ibu. Okey. Saya baca, tuan-tuan ikut lepas pada tu. La ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian jari telunjuk pula. La ilaha illallah wahdah. Jari hantu ke jari tengah? Jari tengah lah, hantu tak syok. La ilaha illallah wala syarikalah. Kemudian kita lipat jari manis. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. Kita lipat jari akhir. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi bila baca habis tu, jari duduk macam ni ya. Jangan tak lipat, dia kena lipat. Kalau baca duk menengung tak lipat tak jadi. Sekali lagi. Ada yang lipat pun dia tak apa nak tahu lagi, tak cekap lagi. Sekali lagi. Jari ibu dulu. La ilaha illallah wallahu akbar. Jari telunjuk. La ilaha illallah wahdah. Jari tengah. La ilaha illallah wala syarikalah.
jari keempat, jari manis. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. Jari kelingking. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Macam tu. Buatlah berapa kali pun. Kalau masuk hospital ke, duduk di rumah ke, kita baca. Mati dalam iman. Hak pertama tu senang je. Tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Wallahu Akbar. Dan Allah Maha Besar. La ilaha illallah wahdah. Tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Wahdah, dia esa. Wahdahu, esanya. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Wala syarikalah. Dan tiada sekutu baginya. Tak ada share, tak ada partner apa semua. Allah esa, tiada sekutu baginya. La ilaha illallah lahul mulku, baginya segala kerajaan, walahul hamdu, dan baginya segala pujian. La ilaha illallah wala haula, tiada daya, wala quwwata, dan tiada kekuatan, illa, kecuali billah, dengan bantuan Allah. Segala-galanya dengan pertolongan Allah, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan usaha kita. Jadi hadis sahih riwayat Imam An-Nasai. Jadikan amalan, baca hari-hari. Kalau kita mati hari apa pun kita baca, Allah catat husnul khatimah. Amalan ni ada dalam kitab sahih Imam An-Nasai. Nak baca kitab tu jenuh lah, jadi saya cabut keluar lah. Nak baca kitab tu selai jenuh terang nak jumpa, jadi saya cabut keluar. Dalam kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi pun sebut zikrul marid, apa orang sakit perlu amalkan. Kadang-kadang orang baca azkar pun dia baca macam tu je, dia tak bagi penekanan. Bila kita keluarkan kad ni baru nampak fokus amalan itu, insya-Allah. Kita sambung muka surat 77. Kat mana tak tahu? Dari atas kan? Bawah. Di dalam riwayat Imam Tirmizi tu kan, jangan beristinja dengan tahi binatang dan tulang, kerana ia merupakan bekalan saudara kamu dari jin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatahriqa thiyabuhu fatakhlisa ila jildihi khairul lahu min an yajlisa ala qabrin, rawahu Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa seseorang kamu duduk di atas bara api hingga terbakar pakaiannya dan menyentuh kulitnya, itu lebih baik dari dia duduk di atas kubur. Maksudnya kalau duduk atas kubur pun tak boleh, apatah lagi tajuk yang kita bincang, buang air kencing, buang air besar atas kubur. Tak boleh, kena hormat. Dalam buku saya 40 hadis kehidupan di alam barzakh dan akhirat, saya letak di bawah tajuk penghuni kubur punyai perasaan, yakni perasaan marah. Tak boleh duduk, tak boleh kencing, tak boleh buang air besar, tak boleh. Duduk celah-celah tak apalah. Ni kata ni kubur satu lagi jauh, kubur belakang ni pun ada renggang,
kita duduk di celah-celah tu tak apa. Nabi biasa duduk di tepi kubur puteri Nabi Sayyidatuna Zainab binti Muhammad. Anak-anak Nabi semua mati awal pada Nabi kecuali Sayyidatuna Fatimah, meninggal 6 bulan lepas Nabi wafat. Hal lain semua mati depan mata Nabi. Nabi menangis. Nabi duduk di tepi, bukan duduk atas. Tempat kita ada batu nisan, batu kepala, batu kaki, duduk betul-betul atas tu tak boleh. Duduk celah-celah tak apa. Duduk tak boleh, apatah lagi qada hajat. Tapi payah juga noh, kubur-kubur kampung ni setiap inci ada tulang. Nak duduk tak nak. Ada orang kata kami kan duduk atas kubur, kami duduk atas pelenggang baca talqin tu. Tak duduk direct, duduk atas kayu Ustaz. Duduk atas kubur tu maknanya duduk atas pasir. Tak tahu boleh ikut no, helah lah. Kan tak boleh juga, saya pun tak tahu. Tak berani duduk. Kalau kubur di bandar dia renggang pasal tanah baru. Kalau kita lama berkurun lah, saya ingat pula tu kalau di bandar dia susun tu rapi. Kita batu nisan ada, saya ingat tu ada guni menghadap kiblat lah, lebih-lebih kurang kan. Hak renggang tu pun tak ke bawah tu pun berselerak tulang. Ada satu syarikat susun kubur, ada kalau nak panggil lah, tapi macam tak ada guna juga. Dia bukan susun kubur, dia susun batu nisan. Dia cabut batu nisan, dia perbetul bagi elok. Hak bawah selerak juga kan. Saya lah ni tak berani duduk. Tak talqin boleh baca, tapi nak duduk tu lah. Lagi orang kata Wahabi pula tak bagi duduk. Nabi tak bagi duduk. Nabi kata baik pergi ambil bara, duduk terbakar, melecong punggung, itu okey lagi lah. Tapi sakit lah pada kita pergi duduk atas kubur. Jadi saya bincang dengan Syekh Nuruddin baru ni. Dia kata beli tanah baru, buka lah tanah wakaf. Buka tanah wakaf, kemudian tanda ni kubur 1, kubur 2, macam orang duk buat tanah lot no, bagi renggang. Kalau nak tanah orang baru pun tanam tu, ada renggang, ada jalan masuk, ada jalan keluar. Pasal pijak kubur pun tak boleh, kecuali darurat hari tanam tu, pasal nak pergi kejap tu sekali tu je boleh pijak, lepas tu tak boleh. Jadi penyelesaian dia kubur lama ni biarlah teratur, beli tanah kubur baru. Tanah banyak, tanah hutan apa semua kan, beli lepas tu rancang kampung tersusun. Saya kata kat Syekh Nuruddin, kampung tersusun. Dia kata ya, gitu lah, bagi ada renggang sikit. Boleh lah orang duduk celah-celah, orang nak main ziarah kan. Batu nisan dengan batu nisan tanam pokok bunga. Hak kawasan tak ada batu nisan tu boleh duduk. Nabi bukan larang duduk di celah-celah, berdebum duduk atas tu tak boleh. Mayat marah, mayat ada perasaan. Jadi kalau pergi kubur duk bercakap benda tak elok, orang mayat dengar, dia tak suka. Dia ada perasaan dia. Waktu Sayyidina Abdullah bin Amru dipesan dekat anak dia, suruh tunggu kubur bagus. Kalau ada ruang celah-celah, tunggu baca Quran, mayat terhibur dengan adanya anak-anak mai ziarah, mai duk baca Quran apa semua. Dia pesan kat anak dia, kalau pak mati, hampa jangan balik terus, hampa tunggu keliling kubur. Bukan atas kubur, keliling. Kerana aku rasa tenang dengan adanya kamu, dan aku dapat buat persediaan untuk menjawab soalan utusan Tuhan. Jadi amalan menunggu kubur tu ada. Duduk ni masalah. Bayaran apa tak? Ada buka wakaf, tanah wakaf. Tanah wakaf free ya. Kalau bayar tu tanah sendiri. Buat lot nak jual. Betul? Penuh tanam tempat tu juga. Kalau tanah kubur lama, tanam, kalau tak silap saya lah, saya pun tak tahu,
tanam rata no, dia kena tumpu setempat. Jadi kalau buat tu ada asing 3 kaki ke baru mayat. Satu mayat dengan satu mayat ada jarak 3 kaki ke 4 kaki ke, buat macam soh lah, ada renggang-renggang. Tu atas pengurusan lah. Kalau dia boleh dapat dana tak payah bayar, free ya. Tapi kalau dana tak cukup tu, mungkin dia kutip daripada tapi kita pun tak tahu nak mati tahu mana tu. Banyak-banyak mati tahun lain pula kan. Itulah. Kalau di Syria memang mereka beli, mereka ada kubur, mereka khas. Mereka beli lot. Sebab tu mereka buat binaan kekal. Sebab dalam fiqh kalau tanah persendirian boleh permanent lah. Kalau kita takat kepuk tu lah. Kalau kekal salah, nanti orang nak buh orang lain, nak ketuk apa semua kan. Dia sekadar boleh batu nisan yang cucuk tu, jangan konkrit. Tak boleh. Sebab bila kita buat kekal tu, macam kita rasa tanah tu kita punya, padahal tanah orang ramai. Kalau alim ulama tu lain lah, itu pengecualian lah, sebab kubur mereka takkan ditanam mayat lain lagi. Itu baik. Jadi ada ulama kata kita duduk tu atas pelenggak tu tak apa, bukan duduk atas kubur, kita duduk atas satu binaan. Binaan tu pula boleh angkat pimai-pimai. Yang Nabi tak bagi tu bangunan kekal. Wallahu alam. Berdiri lebih selamat, tapi berdiri pun bawah tapak kaki kita ada mayat. Macam mana nak buat lah? Berdiri pijak, duduk tak boleh, pijak tak boleh. Dia ringan sikit lah kalau berdiri tu. Kalau dua-dua tak boleh, pakai tak pergi ziarah dah, pergi kat pagar je lah. Jadi dia panggil ambil mudarat kecil, irtikabu akhafid dararain dalam kaedah fiqh. Bila kita dalam dilema, aku masuk, aku berdiri, aku pijak, aku duduk, tak, Nabi tak bagi. Jadi antara duduk dengan berdiri okey lagi, ringan sikit lah. Kalau betul-betul jalan penyelesaian, kena ada tanah baru, jarak-jarak sikit. Itu senang, dirancang lah kan. Kampung tersusun yang kita rancang. Yang buat perkhidmatan susun kubur tu sebenarnya bukan susun kubur, tu susun batu nisan bagi nampak lawa lah. Bawah tak tahu sengit juga. Baik, setengah kubur tu dia punya susun batu nisan semua sama, warna sama, saiz sama. Kalau hak budak tempat kanak-kanak kan, kira okey. Pokok bunga pun sejenis lawa, baru dia jadi taman kan. Nabi sebut taman-taman syurga kan. Pokok bunga pun satu jenis, bunga hak putih-putih tu, hak bulat tu. Kira memang pengurusan dia tu memang rapi . Dan dalam Islam memang suka kerapian tu. Nabi puji malaikat. Malaikat kan safun. Wa inna lanahnu safun. Kami bersaf-saf, makna berseragam. Malaikat pakai baju sama, buat kerja ada sistem, rapi kita panggil. Allah puji malaikat, Nabi puji malaikat. Jadi keseragaman ni macam beruniform kan. Polis pakai macam ni, tentera pakai macam ni, nurse ada putih, ada biru. Itu sebahagian daripada Islam, meniru cara malaikat. Malaikat kalau mai itu satu pattern lah. Inna lanahnu safun. Surah Safat tu. Saf tu kan maksud barisan tu je. Dia seragam. Wa inna lanahnul musabbihun. Musabbihun kuat bertasbih. Tasbihnya kuat, kerja dia seragam. Unit beruniform. Uniform. Kadang-kadang tu kita bagi kebebasan lah, macam budak lah ni tingkatan 6 kan, STPM dia pakai baju
Saya nak bagi rasa ni pembesar lah kan, pakai baju bebas lah, tutup aurat. Kalau budak-budak lain tingkatan 5 ke bawah kan ada uniform dia, tudung ni, pengawas macam ni kan. Itu sebahagian daripada agama Islam. Agama Islam bukan semayang je, nak atong pakaian tu pun. Sebab tu hari Jumaat Nabi syorkan kita seragam, mai pakai putih ya kan. Jumaat Nabi kata pakai putih ya, baru syok. Ada aura dia, ikut sunnah Nabi. 3 Jumaat. Yang kedua pergi haji umrah ihram tu bagi sama putih semua. Yang ketiga mati, kain kapan semua satu pattern, warnanya putih. Kalau tukar warna lain pun boleh, bukan haram. Tapi sunnah Nabi dalam 3 masa ni, ihram, kapan dan hadir salat Jumaat, berpakaian putih. Imamnya putih, khatibnya putih, AJK masjid putih, tok belanga putih, jubah putih, t-shirt putih ke. Itu maknanya seragam. Jadi ada tempat kubur itu batu nisan satu jenis. Tak tahu dia jadi pengurusi kubur tu menega batu nisan, wallah alam kena beli kat dia lah. Tak tahu lah tu. Tapi seronok mata memandang, tengok, oh cantik kubur ni. Baik. Tengok muka surat 78. Dan haram menghadap kiblat dan membelakanginya dengan kencing dan berak di tanah lapang tanpa ada penghalang, yakni sutrah. Yang ini kalau tanah lapang macam padang pasir, kita kena letak sesuatu depan dan belakang sebab kita takut menghadap kiblat. Kita tutuplah kemaluan depan, tutup kemaluan belakang. Letaklah satu kayu ke, satu tin ke, kita tutup. 2/3 hasta tak apa dah. Kita pacak tu sekaki, lebih kurang sekaki ketinggiannya, memadailah untuk lindung kemaluan depan dan belakang. Tengok hadis di bawah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala bainama nahnu fil masjid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh jaa a'rabiyyun faqama yabulu fil masjid faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuzrimuhu da'uhu fatarakuhu hatta bala thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu faqala lahu inna hadhihi al-masjid la tasluhu li shay'in min hadha al-bawl wala al-qadar wala al-qadar innama hiya li dhikrillahi azza wa jalla was-salati wa qira'ati al-Qur'an. Qala fa amara rajulan minal qaum faja'a bidalwin fashannahu alaih, rawahu Muslim. Artinya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika kami sedang duduk di dalam masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang Badawi Arab pedalaman yang tak berpendidikan. Datang seorang Badawi yang berdiri dan membuang kencing di dalam masjid. Cerita ni semua kita tahu lah. Dia tak sekolah punya orang, masuk masjid sembahyang sunat. Dalam riwayat yang lebih panjang, dia sembahyang sunat. Lepas sembahyang sunat, dia angkat tangan, dia baca doa, ya Allah beri rahmat kepada aku dan Nabi Muhammad, kami 2 orang saja, kat orang lain tak payah bagi pun tak apa. Doa pun pelik, Allahumma arhamni wa Muhammada wala tusyrik bina ahada. Bagi rahmat kat aku dengan Nabi Muhammad, jangan kongsi dengan orang lain. Dia Nabi kata laqad dayyaqtal wasi', kau telah menyempitkan satu perkara yang luas. Rahmat Allah luas, kenapa nak bolot kita 2 aja? Kan dalam Quran Allah Ta'ala sebut rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku luas segala sesuatu. Kalau kita baca bab rahmat ni kan, Nabi itu rahmat, Allah Rahim Rahman, rahmat kepada yang Islam, rahmat kepada bukan Islam, rahmat kepada dunia, rahmat kepada tumbuhan. Luaslah cerita rahmat tu, minta rahmat kat dia.
dia dengan Nabi Muhammad. Kalau dia minta kat dia seorang-seorang lagi teruk lah. Lepas tu dia bangun, dia pilah kat penjuru-penjuru ni, dia bangun, dia pancut. Dia ingat tak apalah pasal ayak tu meresap dalam tanah kan. Tak boleh, dalam masjid tak boleh. Buat kotak dalam masjid tak boleh. Najis lagi tak boleh. Jadi sahabat nak pukul dia, maka para sahabat mengherdiknya dengan kata-kata mereka. Woi, kencing bau, marah. Ada riwayat ni pakai duk genggam nak pi sedekah kat dia lah. Nak pi tabuh dia, kencing dalam masjid. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan hentikan kencingnya itu, biarkan dia. Bukan Nabi sporting dah, benda ni memang maksiat. Tapi dah dia tak tahu. Kalau orang tahu memang dapat habuan lah. Dia tak tahu, Nabi nak ajak dia supaya tahu. Dia duduk tengah kencing, jangan kacau dia, biar dia kencing sampai habis. Kata guru kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, kalau kacau dia, nanti dia kencing stop mengejut, jadi penyakit pula. Dia kencing tu salah, kita ganggu dia salah, mudarat. Orang kata mudarat tak boleh selesai dengan timbul mudarat yang lain. Masalah timbul masalah, itu bukan penyelesaian. Ad-dararu la yuzalu bid-darar. Kencing dia tu masalah, problem. Kita kacau dia, terkejut, stop tu, jadi penyakit apa kan? Tak selesai kan? Jadi dua masalah. Kencing-kencing dah, nasi sudah jadi bubur. Satu. Yang kedua, kalau ganggu dia, dia lari terpancut-pancut, tambah masalah lagi. Jadi maksud Nabi biar tu, biar dia kencing setempat. Kalau hampa ligan dia lari kencing tak habis, dia pancut sana pancut sini. Nampak dia punya burung dia. Semua tu tak syok lah. Bukan Nabi sporting, biar, bukan macam tu. Nabi akan tegur sekali. Sebab tu tegur ni orang panggil bil hikmah. Mana bil hikmah ni? Kena cara, kena masa, kena bahasa, kena fi'lu ma yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi ala alwajhi alladhi yanbaghi. Itu namanya hikmah. Tindakan yang sepatutnya pada waktu yang sepatutnya dengan cara yang sepatutnya. Nabi tahu nak handle macam mana masalah ni. Nabi biar dia kencing habis. Maka para sahabat pun membiarkannya sehingga dia selesai kencing. Puas dia kencing dalam masjid. Kemudian Nabi SAW memanggil si Badawi itu dan bersabda, sesungguhnya masjid-masjid ini, Masjid Nabawi ke, Masjid Tariyang ke, mana-mana masjid pun tidak sesuai sedikit pun air kencing. Maknanya najis ya. Tak boleh, najis tak boleh. Tu kalau kita tampak nyamuk mati tu bangkai. Dia tak ada nyawa, dia bagi bangkai. Kena buang di luar. Jangan buh dalam baju, sakit nak semayang. Jangan biar dia pegang tu. Lah tak ada nyamuk, ikon tutup elok kan. Setengah masjid tu dia buka pintu, panas, kipas angin, aircon pun tak ada. Jenuh tampak nyamuk. Nyamuk duk ketik kaki tu, time semayang gatal. Tak khusyuk. Jadi kalau tampak nyamuk mati tu bangkai, pecah darah, najis. Kena pi segera basuh, kena buang. Tak boleh biar dalam masjid. Kalau kita nampak tik cicak, jangan panggil tok siap. Kita sendiri ambil, najis wajib dikeluarkan dari masjid. Jangan sapu biar lancam, masih dalam ruang masjid, kena pi retuk keluar. Siapa nampak tik cicak, siapa nampak kabui mati ke, bangkai apa-apa, kena ambil. Tok siap lah, kita yang nampak, kita ambil. Pahala dapat mengeluarkan kotoran daripada masjid. Kotor pun dapat pahala, apatah lagi najis. Ringan kerja siap lagu tu. Memang pun itu siapa nampak dia kena ambil. Dia sapu-sapu biar lancam, tak kena sapu, pi retuk di luar. Jangan kumpul di dalam cam, kerana cam tu masih berada dalam masjid. Jadi tidak boleh ada najis dan benda kotor
Kotor ni bukan najis. Kotor kotor macam apa buat kotor dalam masjid dia kerak kuku. Saya biasa sembahyang lekat kuku kat dahi, lupa kot. Kuku tak najis tapi kotor kuku pula besar, rasa kuku kaki tu. Habis sembahyang pegang-pegang tu dia patut pun waktu sujud rasa tebal, rasa macam mata kapak bukan kapak lah, kuku kaki. Siapa dia duk pergi kerat dalam tu. Lepas tu biar pula. Pernah satu masjid saya jadi imam, tang penjuru tu ada cotton bud, tak telinga merah. Merah ke kuning? Ya Allah, sampai dia duk pergi korek-korek boleh pipuh tu. Dia katakan najis. Tai hak najis ni hak keluar ke punggung, tai telinga tak najis. Yalah tak najis, kotor. Kotor tak boleh. Nabi SAW pernah di Madinah, nak semayang dah, nak angkat takbir dah, tengok-tengok dekat mihrab tu, kat depan tu hijau, kahak, gelema. Siapa piludah tu tahu? Mungkin dia pergi duk cuci-cuci, dia batuk keluar kan, tu dia biar. Nabi mengamuk, Nabi marah. Nabi kata, ini masjid kena jaga adab ni siapa. Memanglah kahak bukan najis, kotor macam cendol kahak. Allah murka. Sebab tu masjid kita kena jaga adab, kena jaga adab. Najis ke kotor ke kena jaga adab. Kalau kita boleh duduk elok-elok, kita duduk elok-elok. Setengah tu dia lunjuk kaki ke arah kiblat, mungkin dia lengah kan. Tu pacak kaki duduk, ada tengah mengajar sembang bergelak di belakang dia, macam samsing buat samsing tang lain lah, kedai kopi ke tak apalah. Dia tak tahu. Saya semalam ada satu tempat saya tegur lagi deras, ui dahsyat orang tua mungkin geng-geng samsing kot, diganggu kita dan ceramah kita pun. Saya tegur gelak-gelak lah. Kalau kena dengan seorang syekh ni dipancung tu ya, dengan runjuk kaki, dengan duduk, dengan sembang 4 orang duduk buat bulat, duduk belakang kan. Kira kalau dulu naik bas ni, geng duduk belakang ni, geng samsing tapi tu lah tabiat. AJK masjid kata memang ustaz lain pun tegur dia macam tu kadang lagi deras. Subhanallah, rumah siapa ni kalau tak hormat ustaz, hormat Allah. Dengan runjuk kaki satu tu. Ada manusia gitu manusia macam-macam. Jadi maksud Nabi kena beradab lah dengan masjid. Hak najis, hak kotor, gitu. Kita nak cakap merapu dalam masjid pun tak boleh, kot luar pun tak boleh, dalam masjid lagi tak boleh. Cakap benda-benda lucah ke apa tu tak boleh dalam masjid. Baik, sesungguhnya masjid-masjid tempat mengingati Allah, fungsi dia dibina untuk ingat Allah, solat dan membaca Al-Quran. Begitu pernah zaman Nabi ada orang Habsyah ni, orang kulit hitam, orang Afrika, pernah main pedang dalam masjid. Tak apa pula Nabi tengok dan Nabi tanya Sayyidatina Aisyah, nak menonton tak? Yalah tak ada TV apa semua kan, macam mak kilau kot lah. Sayyidatina Aisyah teringin nak tengok. Nabi kata mah. Nabi berdiri kat pintu, Nabi tak satu tangan, Sayyidatina Aisyah tak bau sandang pipi dekat bau Nabi. Nabi tunggu punya lama, padahal Nabi sibuk. Sampai dia Nabi tanya, seronok tengok? Seronok. Nak tengok lagi? Nak tengok lagi? Tak apa. Nabi meluangkan masa menonton bersama isteri. Live lah. Pertunjukan pedang orang kulit hitam. Boleh pula mereka main tu dalam masjid. Kata ulama, main dalam masjid tak boleh kecuali permainan ke arah jihad. Macam silat tu jihad lah, bawa parang apa semua kan. Kalau perang kita perlukan tenaga. Jangan main tarik tali sekadar syok-syok lah. Jangan main tiup tepung kotak masjid. Bukan semua mainan boleh main dalam masjid. Ada orang faham tu masjid boleh main, main ciligan, dah
Celiga mungkinlah nak kaki ke, stamina ke, kot-kot lah ijtihad ke arah tu. Tapi hadis itu ceritanya pedang. Dia pemain pedang, main bersilat lah. Bersilat cara Afrika. Pertunjukan pedang. Bukan menari tak. Macam silat lah, silat pulut ke apa ke. Nampak macam menari, tapi itu adalah seni mempertahankan diri cara orang kulit hitam. Itu Nabi bagi sokongan lah. Nabi siap tanya bini lagi, tapi buka pintu, mengendap melalui pintu rumah. Masjid depan tu je, masjid sebelah tu je. Bukan sebuah mainan yang lara, yang takat syok-syok tu, pergi cari padang lah, pergi sukan nikah lah, tiup tepung ke, tiup belon sampai pecah ke lah, macam tak ada padang bola main dalam masjid. Salah, tak boleh. Yang tu dia sangat seronok-seronok ya, tak ada. Dia kena ingat Allah, atau mainan yang membantu ke arah jihad. Kalau perkarangan masjid bolehlah nak main takraw ke apa dalam masjid, tak selesai. Dia pecah cermin, pecah lampu apa semua kan. Gitu. Kalau nak panggil budak silat gayung ke apa belakang tu boleh. Nak buat kat luar boleh. Saya nak buat kat luar hujan, dia main bersilat dan tak ada masalah. Dalam ni boleh. Jangan tumpah darah sudah. Bersilat, rumah kenuri ada silat apa kan, guna kerih, guna parang apa semua tu dibenarkan, sebab itu ada guna dalam peperangan. Kalau main ciligan tak boleh, budak-budak tu lari-lari kita tegur, tak boleh. Jadi kemudian Nabi SAW memerintahkan seorang lelaki untuk mengambil air. Beliau datang membawa setimba air dan menyiramkannya. Habislah air tu, siram masuk dalam tanah, selesai. Ludah dalam masjid tak boleh. Ada orang buka tingkap ni, contohlah ni tingkap, dia ludah sini, pum keluar, pun salah juga. Sebab waktu dia ludah, badannya dalam masjid, dia kena keluar ataupun keluarkan kepala dia. Keluar kepala baru ludah. Di sini tak boleh lah, kalau keluar kepala pun situ ada balai lentang lagi. Adabnya, jangan guna ruang masjid untuk buat kotor. Di bawah pula, an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha bi baulin aw ghaitin walakin syarriqu aw gharribu. Muttafaqun alaih. Artinya daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ini rumah dia dipilih kan menjadi persinggahan Nabi dalam hijrah, rumah tamu. Allah pilih rumah dia. Abu Ayyub Al-Ansari meninggal di Istanbul kerana berusaha untuk membuka Konstantinia. Sampai ke Istanbul tu ada tempat nama Ayub. Ayub. Ada perkuburannya, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Daripada Nabi SAW bersabda, apabila kamu pergi ke tandas untuk membuang air besar atau air kecil, maka janganlah kamu menghadap atau membelakangi kiblat, tetapi hadaplah ke timur atau ke barat. Timur barat yang Nabi maksudkan ni ketika Nabi berada di Madinah. Kalau kita di Malaysia, kita tak boleh faham dengan zahir. Masuk tandai menghadap ke timur atau barat, no, tak boleh ya. Itulah kiblat kita. Kiblat kita arah barat. Jadi hadis ini untuk orang Melayu Malaysia, kita kena kata masuk tandai menghadaplah ke utara selatan, macam tu. Jangan betul bendui lah. Ini Nabi kata menghadap barat. Menghadap barat kot ni ya. Matahari jatuh. Kiblat. Nabi cakap tu kepada penduduk Madinah. Jadi dia tengok kepada negara masing-masing lah. Muka surat 79, harus menghadap kiblat dan membelakanginya di dalam binaan. Yang haram menghadap kiblat tu di tanah lapang. Kalau dalam bangunan atau dalam tandas, makruh menghadap kiblat, bukanlah haram. Sebaik-baiknya dalam tandas jangan menghadap kiblat, bukanlah haram. Haram tu tanah lapang.
dengan syarat sutrohnya itu dekat dengan orang yang qada hajat. Dekat ni makna tak lebih dari 3 hasta, tutup depan belakang dekat-dekat dan tidak melebihi 3 hasta. Dekat dan tidak melebihi 3 hasta, tu makna dekat lah. Saya baca bawah daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku memanjat di atas rumah Hafsah, kakak dia. Hafsah kakak Abdullah bin Umar, adik. Kakaknya isteri Nabi. Dia naik atas bumbung rumah Hafsah, yakni atas bumbung rumah Nabi, kerana sebahagian hajatku. Adalah nak cuci ke apakah, naik dipanggil sutuh, dataran. Rumah orang Arab dia 4 segi ya. Petak. Boleh naik atas. Boleh tanam pokok bunga di atas. Adalah kerja dia naik atas. Lalu aku ternampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengqada hajatnya. Nampak Nabi, tapi tak nampak kemaluan lah. Nampak Nabi duduk tu, duduk cangkung tu. Baginda membelakangi kiblat, menghadap ke Syam. Maknanya dalam tandas tidaklah sampai ke peringkat haram. Kadang-kadang Allah suruh Nabi buat benda yang bercanggah. Ni membelakangi kiblat ni tak bagus. Kadang-kadang Allah yang suruh Nabi buat, dalam bahasa Arab kata libayanil jawas, untuk menyatakan keharusan. Nah, abang kata taklah sampai peringkat haram. Sekadar makruh ya. Nabi buat benda makruh tak? Bila Nabi buat dia jadi harus. Haram sama sekali Nabi tak buat. Benda makruh Nabi buat dengan arahan Allah. Nah, abang kata boleh. Macam Nabi kencing berdiri ya. Kencing berdiri itu makruh. Nabi kan siddiq amanah. Amanah ni maknanya tak buat benda haram, tak buat benda makruh, bawa amanah. Siddiq amanah, tabligh fatanah tu kan. Maksud amanah ni kepercayaan. Allah percaya dia, Allah lantik dia, dia memang tak buat benda haram, benda makruh pun tak. Macam makan bawang mentah apa tak, makruh. Tapi tu Nabi kencing berdiri. Ada pasal lah. Nak abang kata boleh, pasal sakit urat, Nabi tak boleh duduk. Atau tempat tu kalau duduk banyak kan dekat dengan sampah, takut kotor baju lah, ataupun darurat. Tak dan duduk, tak dan lah. Macam kita kalau tak dan lah, pergi tandas, semua tandas berkunci, dah tak dan lah, pancut lah. Tapi harap-harap orang tak tengok. Aduh, Ustaz Zamri makruh. Dah tak makruh, tak dan lah, makruh apa? Tunggu lagi. Pancut lah. Ustaz Azhairul kata jangan duduk pergi ragai nak pergi duduk atas tu pula. Kan ada tempat pancut tu, pergi lupa ragai duduk tu. Berdiri ya. Bukan haram. Makruh pun tak. Sebab kecemasan. Kan selalu. Macam tu lah. Kadang ni tak ada tempat pancut tu, dia ada satu tandas lelaki, hak belah tu tandas perempuan, tak ada orang, pulih-pulih tak ada orang, hak perempuan pun masuk pergi harap-harap tak ada muslimat duk tunggu di luar, tunggu ustaz, Allah silap tandas, kan silap, kecemasan. Ada setengah shell tu 2 tandas belah ni lelaki, belah ni perempuan, hak pancut pun tak ada, Allah tengok belah perempuan tak ada, orang pun tak ada masuk. Salah lah kan, masuk belah perempuan salah, kita lelaki. Tapi macam mana? Masuk ke, keluar tak ada orang lega, masuk kereta belah tu. Cerita saya sendiri. Salah memang salah. Macam mana kan, kecemasan. Pada duk melepas lah, dan seluar lagi teruk. Kira mudarat kecil lah tu. Mudarat besar dengan mudarat kecil. Baik. Jadi Nabi qada hajat dalam tandas, membelakangi kiblat. Menghadap tak boleh, belakang tak boleh. Tapi dalam tandas tak apa. Dalil ni diguna kata tidaklah haram. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, Nabi melarang kencing menghadap kiblat, tetapi setahun sebelum Nabi wafat, aku melihat baginda menghadap ke arah kiblat ketika qada hajat. Memadai ketinggian sutrah itu 2/3 hasta, ataupun kita kata sekaki lah, 1 kaki. Sama ada sutrah itu dinding di dalam lubang di belakang binatang yang tidak bergerak, terpaki yang rita,
kita lindung kemaluan kita dengan rita kita, dengan motor kita, dan hujung kainnya dihalalkan ke arah kiblat. Yang dia ambil kira pada padang pasir dan binaan ialah sutrah. Kalau ada sutrah, binaan. Kalau tak ada sutrah, dikira padang pasir. Jika sutrah itu dekat, tidak melebihi 3 hasta dan ketinggiannya 2/3 hasta, maka harus menghadap dan membelakangi kiblat. Sama masjid. Masjid ni sunnah Nabi. Kita semayang ada sutrah depan. Jadi kalau macam ni tak apa, imam tak ada sutrah tak apa, pasal daripada kaki imam berdiri dengan dinding depan tu dekat, tak sampai 3 hasta. Sampai tak? Ke dinding depan tak sampai kot, no? Tak sampai 3 hasta. Tapi kalau semayang macam semayang asar contohnya, buh sejadah tarni setengah masjid, dia renjak pergi belakang sebab orang pun tak ramai. Zuhur asar sejadah imam tarni. Jadi imam berdiri, sini kosong, terus nak sampai dinding tu lebih pada 3 hasta. Maka belilah satu kayu ke pacak. Ada orang jual? Ada orang jual kayu. Kayu tu namanya sutrah. Tak ada kayu pun tak apa, buat main lebek ke, tu tabung derma tu ke, susun bagi panjang ni lah, panjang kitab ni, ini 2/3 hasta. Kalau sampai ke jari telunjuk ni sehasta, 2/3 tak apa dah, sekaki, lebih kurang sekaki, tok gitu depan tu imam. Kalau sejadah imam ke belakang. Sini kalau semayang zuhur asar, tahu ni kot apa ni? Apa ni? Kena ada satu tutup rehai tu pun boleh, yang boleh pacak ataupun kerusi ni ke. Buh tang ni selamat lah, pasal rapat ke dinding. Dia bila jauh melebihi 3 hasta, tak macam ni, macam mana, pacak gitu. Imam, orang lain tak payah. Orang lain kalau siapa bawa sejadah ke nak ampak, waktu PKP dulu memang kena bawa lah, tak apalah, tu masing-masing lah. Imam, sebab Nabi kita semayang, kalau Nabi berhenti di mana hentian, Nabi kita pacak tongkat, cucuk dalam tanah bagi dia berdiri. Kadang-kadang tak boleh pacak, Nabi lentang lah. Ada anazah, tongkat kecil yang tajam, memang tujuan Nabi pacak tanah biar berdiri tegak Nabi kan semayang. Sebab kita nak ada penutup di depan. Kalau berjemaah ni imam lah tutup, imam dia ketua, dia ada penutup. Bukan masjid ni je, masjid lain begitu, semayang hak 5 waktu dia lepas di belakang. Masjid besar lagi lah, masjid besar dia biar 6 saf tu kosong, penjok main belakang, penjok belakang. Jadi letaklah sesuatu. Kalau yang ni tak cukup, pendek, tak botol air tak jadi. Kalau air 1.5 liter tu boleh lah. Tapi kalau kita beli kayu di kedai, ada jual dia macam tu, kayu dia macam tu, lagi sempoi keluar duit sikit lah. Kayu dia ada kaki dia tak tu kan, itu panggil sutrah. Sutratul imam, sutratul lil makmum. Bila imam tak sutrah, sudah memadai bagi sekalian makmum. Kalau duduk tang ni sedia okey ya. Subuh tang ni, zuhur asar belakang ni. Bisa masjid lain pun gitu. Subuh kerana ramai, zuhur asar tak ramai. Jadi depan tu kena ada satu benda lah untuk imam nak sujud tu, kira benda tu tutup. Dia kira mengawal adab berjamaah. Kalau tak tu dia kurang pahala, bukan tak sah, dia kurang, kalau kata teh tarik ni tak umah tu je lah, tak menepati sunnah. Kalau kekal tahun ni tak payah kayu lah, cukup lah daripada sini ke lubang tu rasanya tak sampai 3 hasta. Ukur daripada tempat sujud imam sampai ke dinding. Kalau tak sampai 3 hasta, tak perlu sesuatu benda diletak di hadapan imam. Kalau sejadah imam tu ke belakang, jauh dengan dinding, perlukan sesuatu. Tak beli itu pun tak apa, tapi ada sesuatu yang kita letak beg ni ke tak tepat, ataupun tak rehai ke, ataupun setengah tempat dia ada stand Quran tu, tak
Bukan kita sembah binatang tu, bukan, kita nak lindung, nak protect sekalian jemaah kita supaya dapat pahala jemaah yang penuh. Gitu. Setengah-setengah masjid dia beli kayu tu, beli sekeping tak apa dah. Tapi kalau duduk tang ni okey dah, dekat dengan dinding. Dia bukan qada hajat saja, adab solat berjemaah pun diambil kira sutrah. Cuma qada hajat ni kita tak depan dan belakang pasal nak lindung kemaluan. Kalau solat jemaah ni kita nak dapat pahala penuh. Jadi sutrah dekat, yakni tidak melebihi 3 hasta dan ketinggiannya 2/3 hasta, maka harus menghadap dan membelakangi kiblat pada padang pasir dan binaan. Jika tiada sutrah atau sutrah terlalu jauh dan tidak sampai 2/3 hasta, maka ia diharamkan. Haram menghadap kiblat, haram membelakangi kiblat. Kecuali pada qada hajat di dalam tandas. Tandas tak apa, maka harus beserta makruh menghadap dan membelakangi kiblat. Tapi dia haram kepada tukang lah. Kalau tukang tu buat menghadap kiblat, berdosa kepada tukang. Kalau kita masuk, kita qada hajat, kalau boleh kita pusing badan kita lah supaya tak kena kiblat. Kalau kena, makruh. Sekalipun dindingnya amat jauh, kalau tandas tu jenis luah, tandas luah, dinding jauh atau terlalu pendek, yang penting kalau itu dipanggil tandas, maka hukumnya hanyalah makruh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Ada soalan tak? Tak ada, no? Ya. Oh. Ada sahabat yang komplain tarik imam Jibril. Dia berkata ni susah. Tak betul. Tiang tak betul. Masjid Nabi pun ada tiang, dipanggil sawari. Sawari beberapa tiang. Kan ada tiang Taubat, tiang Aisyah. Tu tiang tu asli tu sejak zaman Nabi lagi. Siang tengah-tengah raudhah tu. Jadi tiang tidak memutuskan saf. Renggang putih saf ni renggang sengaja. Bila ada bangunan nak buat macam mana, takkan nak pinai atas tu. Jadi tak ada renggang, kita buat saf rapat dengan mimbar, hak belah nu rapat belah nu, jadi tidak ada kerenggangan. Kalau di tengah-tengah ada tiang, tak apa, takkan nak potong tiang tu, tak renggang. Renggang ni ruang kosong. Jadi ni orang kanan ada orang, kiri ada orang, tengah ada tiang. Renggang. Dah tak renggang. Tang tu ada tiang. Kalau tak ada apa, baru renggang. Dipanggil furjah. Furjah, renggang kosong. Ruang udara, atas bawah. Kalau ada tiang ada ni, dia tak renggang. Dia ada sesuatu. Jadi, sahabat-sahabat Nabi, solat dengan Nabi, dicelahi sawari beberapa tiang. Okey ya. Yang belakang pasal nak lari pada mimbar. Subuh tak bawa pula. Subuh pasal ramai. Jumaat tak bawa pula no. Tak, subuh Jumaat semua ke depan, tak ada masalah. Masjid-masjid lain pun banyak dia tarik pergi belakang. Siapa tak tahu. Dia macam sejadah tu bergerak-gerak . Ada time depan, maghrib insya depan, Zuhur Asar belakang, dia bergerak-gerak pula. Jadi kalau tak ada keperluan, stay dalam tu lah. Tak payah beli kayu apa dah. Dah dekat dah dengan dinding. Jadi tak perlukan dinding lagi, kira dinding tu cukup dah. Bila jauh daripada dinding, dia perlukan satu dinding. Bukan perlu tu, wajib dah, sunat untuk dapat pahala 27 yang sempurna. Ada jual kalau kita type Google Image pun, kita type sutrah imam, dia akan keluar kayu tu dibuat macam tu. Dia buat macam design dia macam kubah masjid tu, sekeping tu. Tak depan. Macam ni lah lebih kurang, dia tajam ke ni. Bukan saya nak jual kayu tu, tak ada kepentingan apa. Nak abang kata nak bagi sempurna. Gitu. Kalau kita pun semayang sunat, kita carilah sutrah kita, mai dekat dengan dinding atau dekat dengan
Mimbar nak sembahyang sunat, sendiri-sendiri cari sutra. Kalau ada beg ke apa ke, kita tak depan. Sebab ni kawasan ni banyak terbuka. Garisan yang dimaksudkan ialah orang tu buat garisan. Ni garisan kekal. Habis tak ada apa dah, kita ambil satu kat tanah tu, kita buat garis depan. Okeylah, diterima. Tapi garis tu orang hak semayang tu yang buat garis. Kalau hak ni garisan ni, kapet ni dia dah lama dah. Dia kena usaha dari kita. Gitu. Kalau dinding tak apa, dinding pi je lah. Apa ni? Main ke depan, main sunat qabliyah ba'd dia main dekat-dekat dengan ni. Setengah masjid ada tiang, kita semayang belakang tiang. Tu kalau sendiri-sendirilah semayang sunat. Kalau berjemaah ni peranan imam lah. Peranan imam untuk meletak sutra. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا يا بدرات من حاز كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي يا بدرات من حاز كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع